Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai, apa khabar semua? Cikgu doakan kita semua diberi kesihatan yang baik dan dijauhkan daripada sebarang penyakit. Masih ingat dengan cikgu lagi? Tentu ingat kan? Yalah, bila sebut aja pendidikan jasmani, semua mula bersorak. Okey, apapun mungkin dalam kelas kamu ada murid-murid yang baru. So, terlebih dulu cikgu ingin perkenalkan diri cikgu. Nama cikgu, Cikgu Muhammad Izzi bin Yusof. Okey, boleh panggil cikgu, Cikgu Yus. Okey, seperti tahun lepas, cikgu akan juga mengajar kamu pendidikan jasmani. Pendidikan jasmani seperti tahun lepas. Okey, untuk tahun 2, kita akan belajar beberapa tajuk. Beberapa tajuk yang kita akan lihat sekandungan dalam buku teks pendidikan jasmani. Kita akan belajar tentang cabaran ruang, mari bersenam, senam robik, sarkas, pantas berenang, santai ria, semangat membara dan juga larian cergas. Okey, kat sini cikgu nak highlightkan untuk pantas berenang ni kita hanya belajar teori saja sebab kita tak belajar praktikal. Sebab untuk belajar berenang ni kita kena ada sijil ataupun jurulatih yang boleh mengajar untuk berenang. Okey. Okey. So, sebelum kita melakukan aktiviti jasmani, apa yang perlu kita lakukan? Okey, yang pertama, pastikan sentiasa di bawah penguasaan guru. Maksudnya kat sini, apa juga aktiviti yang kita lakukan, kita mestilah dipantau oleh guru. Okey, yang kedua, pastikan sentiasa berada dalam keadaan sihat. Jika kita sakit, kita perlu maklumkan kepada guru supaya bila melakukan suatu aktiviti tidak akan berlaku perkara yang tidak kita ingini. Okay. Seterusnya, memakai pakaian yang sesuai untuk aktiviti seperti baju T, seluar track, stokin dan juga kasut. Ini amat penting, terutamanya pada kasut, untuk mengelakkan daripada berlakunya kemalangan ataupun kecederaan. Okey, seterusnya, dengar dan patuhi arahan guru dengan jelas sebelum, semasa dan selepas melakukan sesuatu aktiviti. Okey, perkara ini adalah amat penting. Sekiranya suatu aktiviti kita lakukan tidak mengikut ataupun tidak mendengar arahan guru, ia boleh juga mengakibatkan berlakunya kemalangan. Okey, seterusnya, melakukan aktiviti memanaskan dan menyucikan badan sebelum dan selepas aktiviti. Okey. So, untuk topik yang pertama ataupun unit 1 iaitu cabaran ruang. Di mana pada dalam cabaran ruang ni kita akan belajar tentang teroka ruang. Iaitu standard kandungannya 1.1 meneroka pelbagai pergerakan berdasarkan konsep pergerakan. 2.1 mengaplikasikan konsep pergerakan semasa meneroka pelbagai corak pergerakan. Standard pembelajaran 1.1.1 melakukan pergerakan ke ruang am yang telah ditetapkan. 2.1.1 membezakan pergerakan mengikut ruang. Okey, apa itu teroka? Okey, ada siapa yang boleh jawab? Tak apalah. Okey, cikgu terangkan. Apa itu teroka ruang? Okey, ruang ialah satu kawasan yang berada di sekeliling kita. Di mana ruang itu adalah meliputi daripada satu tempat ke satu tempat yang lain. Semakin jauh daripada satu tempat ke satu tempat, ruang itu semakin luas. Manakala ruang akan menjadi lebih sempit sekiranya satu titik ke titik yang lain itu adalah berdekatan. Okey. Selain itu juga, ruang meliputi tinggi dan juga rendah. Okey. Okey. So, sekarang kita tengok antara aktiviti yang boleh kita lakukan dalam ruang yang luas seperti berlari, berjalan, melompat, berskip, orang kata gallop, lompat kangaroo. So, banyak aktiviti yang boleh kita lakukan sekiranya kawasan yang kita kawasan kita luas. Okey, seterusnya, bergerak dalam ruang yang sempit atau berhalangan. Apa aktiviti yang boleh kita lakukan? Sekiranya kawasan tempat
kita lakukan aktiviti itu sempit ataupun ada halangan. So antara pergerakan yang boleh kita lakukan ialah merangkak, menyusup, mengesot, lompat setempat. Contoh merangkak ni macam kita tengok macam bayi, macam mana bayi merangkak. Okey. Ataupun kita nak melalui suatu kawasan yang sempit, contohnya kita nak lalu bawah kerusi. So kita paksa merangkak ataupun menyusup, okey, lompat setempat. Lompat setempat ni contoh kalau kita berada dalam kamu ditempatkan dalam kon, cikgu, dalam geloratan. So kawasan tu adalah kecil. So dekat situ hanya kamu boleh buat aktiviti lompat setempat. Okey, faham ya? Okey. So semua murid-murid boleh rujuk buku teks, buku surat 1. Okey, kat situ kita tengok murid-murid dalam gambar tu kita lihat ada pelbagai aktiviti yang murid-murid lakukan seperti melompat, okey. Mereka bermain kasut roda atau kasut roda. Di mana untuk bermain kasut roda ni kita memerlukan kawasan yang luas, kawasan yang luas kerana kasut roda ni adalah amat laju. Ia tidak sesuai dimainkan di kawasan yang sempit. Okey, kita tengok kat situ juga ada kawasan yang tinggi, kawasan tinggi dan juga kawasan rendah. Perbezaan daripada kawasan tinggi ke kawasan rendah dia akan mengakibatkan pergerakan yang laju. Sebab tu untuk bermain kasut roda memerlukan kawasan yang luas. Okey, seterusnya kita tengok muka surat kedua. Apa aktiviti yang boleh kita lakukan sekiranya kawasan ataupun tempat aktiviti yang kita lakukan itu adalah sempit, maksudnya tidak luas. Okey, kita tengok apa aktiviti yang mereka lakukan. Okey, mereka melakukan aktiviti naik tangga, turun tangga, okey, berjalan. Okey, itu adalah aktiviti yang dilakukan oleh murid dalam gambar tu. Kita tengok kawasan tu sempit, contoh tangga tu terlalu kecil. So murid tu perlu berhati-hati apabila melakukan aktiviti. Okey. Okey, seterusnya kita tengok okey, pada muka surat ketiga kita tengok okey, aktiviti yang dilakukan oleh murid tu pelbagai aktiviti berhalangan. Ada di antara mereka naik tangga, okey, mengimbang, menyusup ataupun melompat, merangkak bawah halangan. Okey. So apabila melakukan aktiviti mengimbang, kawasan tu adalah tinggi. Kebiasaannya kawasan tu tinggi dan juga adalah amat sempit. Okey, kita tengok murid tu melakukan aktiviti mengimbang melalui kerusi. So seterusnya merangkak bawah halangan. Okey, kita tengok merangkak bawah halangan. So kenapa murid tu perlu merangkak? Okey, murid tu perlu merangkak disebabkan oleh kawasannya adalah amat sempit dan rendah. Okey, sebab tu murid tu terpaksa merangkak untuk melakukan ataupun melepasi halangan. Seterusnya kita tengok naik tangga. Okey, naik tangga. Okey, kita tengok murid perempuan tu melakukan aktiviti naik tangga di mana ruang yang dilalui oleh murid tu adalah tinggi dan juga luas. Okey. Seterusnya menyusup atau melompat. Di mana menyusup ni hampir sama juga dengan merangkak, di mana dia terpaksa merendahkan badan untuk melalui kawasan ataupun halangan yang disediakan. Okey, seterusnya kita tengok murid perempuan tu. Dia kata dia tak nak menyusup, dia nak melompat. Kerana dia percaya ataupun yakin yang dia dapat melakukan aktiviti itu dengan melompat. Kerana halangan tu adalah rendah. Okey. Okey.
Seterusnya, sebagai tugasan kamu, setelah mempelajari tajuk pada hari ini, kamu diminta untuk melakukan sekurang-kurangnya 3 pergerakan yang berkaitan dengan tajuk kita hari ini, iaitu teroka ruang, di mana kamu boleh melakukan aktiviti seperti berlari, merangkak, mengimbang, menyusup dan juga naik tangga. Okey, kenal pasti ruang di dalam rumah yang boleh kamu lakukan aktiviti. Maksudnya bantu kamu lakukan aktiviti di dalam rumah. Contohnya di meja makan ke, kamu boleh merangkak di bawah meja makan. Okey, itu antara contohnya lah. So, kamu juga diminta untuk minta bantuan ibu atau bapa untuk mengambil gambar pergerakan yang kamu lakukan. Okey, seterusnya cikgu nak kamu hantarkan gambar sekurang-kurangnya 3 gambar aktiviti yang kamu lakukan dalam Telegram yang cikgu akan sediakan nanti. Okey. Okey, sebagai pentaksiran ataupun untuk menilai pemahaman kamu, okey, kamu diminta untuk mencetak lembaran kerja yang disediakan dan tampal di dalam buku latihan pendidikan jasmani. So, untuk pendidikan jasmani, cikgu perlukan kamu sediakan satu buku di mana buku pendidikan jasmani ini boleh juga kamu kongsi ataupun kamu combine dengan pendidikan kesihatan. Okey? Okey, link lembaran akan cikgu sertakan di dalam video yang cikgu akan sediakan. Okey, sampai jumpa lagi di kelas yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.